Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف أناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita pergi kepada perbahasan yang seterusnya, yang dulu tu kullu sifatin mawjudatin qaimatin bimawjudatin aujabat lahu hukman tu. Kita baca sekali lagi terjemahan dia. Sebab ada idhami silap dulu. Artinya, arti sifat ma'ani kullu sifatin mawjudatin qaimatin bimawjudatin aujabat lahu hukman, iaitu tiap-tiap sifat yang mawjudah, yakni yang ada lah. Dia dia muannafkan kerana sifat bagi sifat tu pada zihin ni akal. Itu tambahan dan tafsiran musannif sendiri kepada terjemahan kullu mawjudin kullu sifati ila akhirih. Dalam ta'rif tu tak ada pun tulis fi dhihni, tapi dia urai sikit lah. Dan mawjudah pada kharij, makna mawjudah situ mawjudah fi dhihn wal kharij lah, sebab dia benda wujudi lagi mawjud, yang berdiri dengan yang mawjudah. Yang mawjudah di sini yakni zat lah, tu dia tafsir tu, yakni yang berdiri, yakni yang ada lah pada zat, iaitu zat tu lah, zat tu. Zat itu tadi zat yang mawjud, zat yang ada. Kalau kita baca Tarmasi dulu, zat itu boleh jadi muannah, boleh jadi muzakkar. Sebab takdirnya zat itu boleh pergi kepada syai'un ataupun nafsun. Kalau syai'un dia jadi zat muzakkar, kalau nafsun tu muannas. Tu dalam hasyiah Tarmasi. Mawjud yang mewajibkan baginya, nyo ni. Jadi kalau ikut nyo tu kembali kepada kita kena takdir lah sikit situ. Baginya nya mausufiha. Mausuf bagi sifat, iaitu zat tu lah.
Sebab dia kalau nak idhamir kepada mu'annah, kalau secara zahirnya tak boleh, tak sesuai lah. Kalau nak idhamir pada mu'annah mesti kena mu'annah. Jadi di sini kena takdir sikit, sebab lahu tu nak pergi kepada zat dia, bukan nak bagi pada sifat. Silap gitu. Tapi kalau dalam kitab-kitab lain, contohnya dalam kitab-kitab apa selain daripada kitab yang tafsir ataupun apa nama tu, yang takrifkan begini, dia takrifkan dengan bimaujudin. Kalau bimaujudin, zat yang ada, aujabat lahu tu kena kepada maujudin, yang dengan makna zat tu lah. Itu mudah. Jadi baginya sini hanya tu iaitu mausuh lah. Mausuh tu apa? Mausuh tu zat lah. Bukan mausuh secara umum tu zat lah. Mewajibkan, ni bukan wajib apa ni, mewajibkan hukum. Hukum ni yang dikata maknawiyah. Iaitu mewajibkan hukum, mewajibkan maknawiyah dengan makna ada talazum di situ antara ma'ani dengan maknawiyah. Walaupun dia akan nanti dibahasakan dengan mu'allalatan bi'illatin, tapi ulama sebut bukan nak kata illat maklul situ, nak kata talazum je tu pun pada hakikatnya itu pun nak bagi faham kita je talazum tu. Sekali dia teranglah habis tu dalam Aqidatul Najih ni. Situ saja nyo tu jadi baginya tu yakni bagi, kalau kita takdirnya kalau bahasa Arab tu mausufiha lah. Yang disifatkan tu. Itu yang disifat tu tuju pada zat. Nokta situ sambung balik kepada perbahasan kita baris yang ke 1, 2, 3, 7 daripada atas ataupun 8 dan tu. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Tuan Minal rahimahullahu ta'ala, dan dikatakan pula pada sifat ma'ani itu, la hiya huwa wa la hiya ghairuh. Kalau sifat wujud, hiya huwa. Sifat salbiyah, hiya ghairuh. Sifat ma'ani pula, la hiya huwa wa la hiya ghairuh. Artinya, arti la hiya huwa wa la hiya ghairuh, tiada sifat itu zat dong. Tiada sifat itu zat, yakni tidaklah sifat itu zat satu, ataupun tidaklah sifat itu dia itu boleh faham makna zat. Macam wujud tu. Wujud tu, kata ada wujud tu, wujud sifat wujud. Bila kata wujud tu kena kepada ainul mawjud. Tak bolehlah nak terbayang, nak tasawuf benda lain, melainkan bila kata-kata wujud tu mestilah kita sabit zat itu ada, barulah sabit juga wujud. Mana wujud ni tak boleh tasawuf, melainkan mesti tasawuf pada zat dia. Sebab tu yang hiya huwa. Tapi untuk ma'ani tidak begitu. Sebab dia jenis ada, dia ada mustaqil, ada yang mustaqil daripada zat. Zat pun ada, sifat ma'ani pun ada. Sebab tu ulama menyabitkan maknawiyah supaya tidak kita faham antaranya lah. Sebab untuk kita tidak faham bahawasanya ma'ani itu lain, ma'ani itu duduk di lain, zat duduk di lain. Ada yang menjadi penghubung kepada pensabitan ataupun adanya ma'ani itu di zat, iaitu maknawiyah. Dan tiada pula sifat itu lain daripada zat, macam salbiyah tu. Tu dia hiya ghairuhu, sifat salbiyah itu ghairuhu, lain daripada zat. Lain daripada zat. Itu dia panggil hiya ghairuhu tu untuk salbiyah. Kalau apa nama tu, hiya huwa untuk sifat wujud atau sifat nafsiyah. Kalau ma'ani bukan berlaku, la hiya huwa wa la hiya ghairuh. Dia ada, tak sampai tahap kita nak kata ada itu sampai tahap ma'ani itu bila sebut ma'ani tuju pada zat, tidak. Dan dia bukanlah terasing sangat daripada zat, tidak. Bahkan dia itu ada dan sabit di zat dengan sabitnya hal maknawiyah ataupun secara amru i'tibari maknawiyah tersebut faham kata kudrat di zat. Bila sabit kudrat di zat, tak boleh nak pisah. Sifat tak boleh ada cara-cara dirinya, tak boleh bawa dirinya. Kita kata dulu sifat dulu tidak boleh bawa dirinya, zat boleh bawa diri.
Itu koma berdiri tu. Ma koma binafsihi, yakni boleh bawa diri. Senang cerita. Ulama kita terjemah boleh bawa diri. Senang. Sifat itu tak boleh bawa diri. Dia kena tumpang di lain baru boleh. Tetapi sifat Allah kita tak panggil tumpang lah. Kita dah bahas dulu dah. Kerana su'ul adab. Kata Imam Bajuri kepada Imam Fakhrul Razi, su'ul adab. Lepas tu ta'liqat al-Ambabi rahimahullahu ta'ala kritik pula Imam Bajuri. Imam Bajuri pun su'ul adab juga kerana menisbahkan mahal pada zat Allah Ta'ala. Mahal kan beri wahab. Sama juga Aqidatul Najin ni isbat mahal juga. Itu dah bahas lalu dah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka adalah sifat itu daripada sekira-kira ta'aluk sifat 3 bahagi. Yang ni dia ulang balik ya. Pertama daripada 3 bahagi ta'aluk ta'thir. Athara yu'athiru ta'thiran wa huwa mu'athirun wa dhaka mu'atharun. Ta'thir beri bekas. Beri bekas ni kalau beri rezeki, beri bekas tu beri rezeki, menghidupkan, mematikan, memberikan makan dan sebagainya. Itu ta'thir, memberi bekas pada suatu, mewujudkan dan mengadamkan. Iaitu ta'aluk ta'thir kudrat tamu dan iradat, yakni atas qaul yang kata iradat ta'aluk ta'thir lah. Sebab iradat ada yang kata ta'aluk takhsis lain, ada yang kata takhsis tu pun masuk ta'thir juga. Kedua, ta'aluk inkishaf, yakni menyatakan akan suatu. Menyatakan akan suatu, yakni dengan makna sehingga sifat ini nyata di pendengaran dan pengetahuan dan penglihatan Allah apa yang ada. Kalau itu untuk disebut pada sama' dan basar, apa yang mewujud. Allah Ta'ala nyata di sifat pendengaran dan penglihatannya. Adapun ilmu, benda mustahil, benda harus, benda wajib. Itu nyata di sifat pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu inkishaf. Walau bagaimanapun perkataan inkishaf ini diterjemahkan kepada bahasa Melayunya, setakat yang kita jumpanya 3 terjemahan dia. Pertamanya ialah nyata, yang kedua terbuka, yang ketiga menerangkan. Tak silap lah aku rasa saniyah tu. Menerangkan. Ulama kita yang mutaakhirin tidak terjemah terbuka. Dia tidak setuju dengan terjemahan terbuka kerana memberi waham kepada tertutupnya sifat ta'aluk sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka diterjemahkan dengan nyata. Kita nak nyata tu, bukan terbuka tertutup. Walau bagaimanapun perkataan inkishah itu pun dikritik juga oleh ulama. Juga beri waham tu dalam Hasyiah Syarqawi sebut. Dia adalah takwil macam mana tu. Tak apalah, tu inkishah. Yakni menyatakan akan suatu. Siapa yang menyatakan? Yakni dengan sifat itu nyata. Dengan sifat itu nyata sesuatu. Dengan sifat ilmu hayat, sifat ilmu sama masar, nyata sesuatu. Tapi nyatanya 3 sifat tu berlain-lainan hakikat. Hakikat lagu mana? Allahu a'lam. Iaitu ta'aluk inkishah sama pendengaran dan basar, pelihat dan ilmu pengetahuan. Nokta. Maka ketiga sama basar ilmu berlainan inkishahnya 3 tu. Nokta. Maka tiada tahsilul hasil, tiada istilah menghasilkan benda yang telah ada. Jadi 3 sifat ilmu tu walaupun dia panggil inkishaf ataupun istilah lain dia panggil sifatul idrak, tetapi hakikat dia berbeza. Kalau hakikat dia sama, tak payahlah tulis 3 tu, dia satu sudahlah. Kerana akan tahsilul hasil. Kita contohnya nyata di sifat pendengaran, nyata sifat penglihatan. Beza lah. Nyata sifat pendengaran kita dengan suara. Nyata di sifat penglihatan kita dengan jisim dan warna. Itu makhluk lah. Tapi sebab apa dengan Allah Ta'ala dia kata beza ni, sebab kita takut faham kan sama dan basar itu ta'aluk dia mawjudat sama. Tak sama, hakikat beza. Lagu mana hakikat beza tu yang wallahu a'lam. Cuma kalau makhluk ni jelas lah bezanya, sebab Allah Ta'ala buka hijab untuk kita dengar suara je. Allah Ta'ala buka hijab untuk tengok jisim yang berwarna sahaja. Kalau gelap tak boleh tengok dah. Kena bercahaya dan sebagainya. Tu kita beza dah. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ketiganya ilmu sama basar itu bukan. Eh ketiga daripada tiga ta'alluq. Noktah situlah tahsilul hasil titik. Ketiga daripada tiga ta'alluq ialah ta'alluq dilalah, iaitu ta'alluq dilalah kalam, iaitu menunjukkan sesuatu. Bila sebut aku lapar, bila kata lapar tu nak makan lah. Bila kata lapar, apa tu? Tak payah tanya dah, nak lapar tu nak makan lah. Itu yang kita faham hasil ucapan dia. Ini ucapan dan kalam khitab Allah kalam Allah Subhanahu wa taala kepada mukhatab. Daripada Qurannya, Zaburnya, Injil dan sebagainya, memberi dilalah sesuatu. Memberi kefahaman kepada sesuatu yang lain. Kefahaman itulah yang diistinbatkan oleh para ulama terhadap hukum-hukum syarak. Habis dan kata musannif Imam Sanusi rahimahullah, thumma sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan. Jaga tu ma'nawiyatan, ma'nawiyatin pula. Boleh nak ma'nawiyatin mujawarah, tapi dhaif lah tu. Kau mengaji lebih mujawarah ni, tu kau dhaif tak apa tu, ni ambil muktamad lah. Sifatin khobar maf'ul bih tusamma ma'nawiyatin sifatin. Kemudian 7 sifat yang dipernamakan akan dia naik fa'il bali sab'u sifat, itu akan sifatin ma'nawiyatan. Sifat ma'ani, ai mansubatan ilal ma'ani, yang dinisbahkan kepada ma'ani. Sebab tu kenapa tidak ada nafsiyah salbiyah, ada ma'ani ma'nawiyah ya? Sebab ma'ani dengan ma'nawiyah dia talazum, dia saling berkait. Kalau nafsiyah tak ada, sifat wujud ghairu mu'allalatin bi'illatin, salbiyah lagi lah tak ada. Dia bukannya ada talazum dengan mana-mana, dia faham mutabaqah, dilalah mutabaqiyah. Bila sebut situ satu perkataan, faham pada tidak sesuatu. Adamus syai', dia panggil mafhumuhu adamus syai'. Nak mafhum daripada sifat salbiyah itu ialah tiada sesuatu, tidak sesuatu. Itu salbiyah. Kita sebut sinilah sikit lah walaupun sekali itu dalam kitab Khulasah Saniyah tu. Jadi sifat salbiyah itu adami, lawannya thubuti. Sifat salbiyah itu salbilah dia panggil. Lawannya ialah thubuti. Tu dia punya muqabalah yang pertama. Tapi kalau nisbah antara thubuti lawan wujudi, salbiyah masuk thubuti. Salbiyah masuk thubuti. Kalau nisbah muqabalah thubuti dengan adami, salbiyah masuk adami. Hak lain daripada salbiyah thubuti. Tu nanti dalam Khulasah Saniyah. Sebab Khulasah Saniyah tu dia lain sikit dengan Qiratul Najim tu. Dia buat takrif apa tak ingat dah, salbiyah ke ma'ani. Dia kata adami, maka keluarlah takrif adami ini dengan makna subuti. Jadi kalau orang yang yang tak pernah lalu sangat, dia pelik lah, kok mana? Bukannya kita mengaji kitab Jawi semua ni sungguh belaka. Hal amru itibari adami, sungguh kata ia disekap dalam kitab Wasail ilmu kalam. Betul lah, memang sungguh. Tapi sungguh tu nisbah subuti dengan wujudi, dia sungguh lah. Tapi nisbah subuti dengan salbi, dia tu salbi. Situ akan datanglah dalam khulasah tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wahya mulazimatun lis-sab'il ula. Artinya kemudian 7 sifat pula dinamai akan 7 sifat itu sifat maknawiyah. Antara 20 sifat ni, sifat maknawiyah lah yang paling sebenarnya kena beri perhatian. Kerana orang Melayu kita ni hurai banyaknya goreng. Goreng Buat apa goreng? Sebab tak faham oleh apa yang dimaksudkan dengan maknawiyah itu. Banyaknya yang hurai ikut tu kat maknawiyah mujma'un alaihi. Ijma' ulama kata Allah Ta'ala berkuasa, berkehendak dan sebagainya, itu mujma'un alaih, bukan itu yang nak dibincangkan. Walaupun itu yang disebutkan, kata maknawiyah siapa ingkar kafir ijma'.
Ya betul lah, memang betul ada maknawiyah yang kafir ijma', tapi jangan lupa maknawiyah ada yang mukhtalafi, iaitu dari sudut pensabitan hal maknawiyah itu. Itu kalau nafi tak ada masalah. Bukannya dia nafi keadaan Allah berkuasa tu. Sebab tu ulama dulu dia terjemah maknawiyah keadaan Allah yang berperkuasa satu, atau keadaan Allah yang bersifat berkuasa. Boleh tengok beli kitab Ummul Barahin yang Tobok Fatoni tu. Kan dia terjemah bawah tu. Boleh tengok, tak silap tu. Kau dia terjemah apa? Apa dia? Penterjemahan Syekh siapa tu yang menterjemahkan Ummul Barahin yang Tobok Fatoni tu. Dia dekat tulis Jawi bawah tu. Tobok tu rasanya. Ataupun kitab-kitab lain lah. Dia dua terjemahannya. Keadaan Allah yang berperkuasa atau keadaan Allah yang bersifat berkuasa. Kalau Misbahul Munir, keadaan Allah yang bersifat berkuasa. Keadaan tu yang maknawiyah tu. Sebab dia itu irtibatun bainal ma'ani wal dhat. Jadi jangan takutlah. Dalam kitab Arab sebut irtibatun bainal ma'ani wal dhat. Kalau ayo diskal lagi je lah, tambah. Ma'nawiyah ni penambah antara ma'ani dan ma'nawiyah. Ma'ani dengan ma'nawiyah. Ma'ani dengan zat. Sekarang orang takut, tambak-tambak ni makhluk dah. Bukan nak kata memang tambak sungguh tu. Bukan ada macam gam tu. Jangan faham gitu pula. Nak katanya ma'ani tu ada di zat tu. Ada perantaraannya ialah ada hal ma'nawiyah yang dipanggil wasitatun ataupun murtabitun irtibat. Boleh cek lah kita Arab. Maknawiyah itu sebagai irtibatun. Irtibat kalau Melayu cakap apa? Tambak lah, penghubung. Jadi yang tak setuju kata penghubung tu, mungkin dia ambil pandangan Amru I'tibari lah, sebab tu ulama ra tu. Yang kata hal-hal ni sebenarnya nak cakapnya kudrat di zat, udahlah. Nak buat hal-hal buat apa? Tapi kalau ada guru cakap itu, ada guru yang ganjal itu. Guru kita jugalah ada yang tak setuju lah. Kata tambak-tambak ni macam makhluk tu. Yalah, memang macam makhluk, jangan faham macam makhluk. Ni nak bagi faham je. Ibarat kita Arab tu murtabitun irtibat. Kita Jawi je, Pak. Kita Jawi ada. Kita Jawi yang mutaakhirin sikit lah. Bukan dia reka tu, dia ambil kita Arab tu. Kata dia reka pula. Sebab tu kena mengaji kita Jawi ni. Kita tengok ibarat dia macam mana dia ambil gini. Kita berakhir nak syarah kita Arab. Kita Melayu ni kena khidmat kitab Melayu lah. Kitab Arab tu tak apa orang Arab melambak syekh-syekh Arab yang boleh khidmat pada dia. Kita orang Jawi tak ada orang khidmat kita Jawi. Sangat-sangat kurang. Takkan harap Baba Qutaibah seorang ni. Baba Qutaibah syarahkan kitab Jawi. Ta'liq kitab Jawi. Hak kita hak mengaji reti Arab ni, apa salahnya kita terjemah ku Arab lah. Aku berasa nak terjemah kita tu Najib ni. Terjemah kat mana pula? Ku Arab. Nampak rare sikit. Ada dulu Syekh pernah bagi tahu kat kita. Kenapa tak terjemah kitab ni ke Arab? Berdapat manfaat juga. Dapatlah orang Arab kenal. Tak kenal. Nampak tak kenal ulama Melayu tak kenal lah. Sebab tu Syekh Husni Ginting rahimahullah buat manaqib Syekh Melayu di tanah Melayu 2 jilid. Dia buat sebab apa? Sebab nak bagi tahu ke orang Arab, Syekh Arab, guru Melayu ni ramai alim. Yang hampa ni tak kenal. Tapi tak ada ninggal dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ninggal dah. Bagaimana? Adalah Ghayatul Rusuh tu. Ghayatul Rusuh tak silap nama dia. 2 jilid ke? Sejilid ke 2 jilid? Adalah biografi tu. Tapi hak tu bukan kitab tebal lagi. Syekh ada buat kitab yang tebal lagi. Biografi secara lengkap. Setiap tok guru yang pergi jumpa. Di Banjar ke, Aceh ke, di Malaysia ni ke, di mana-mana lah. Tu yang dia jumpa. Dia suka jumpa ulama Syekh Husni. Antara tabiat dia, bila jumpa ulama dia suka baca kitab. Suka baca kitab, ambil manfaat ulama tu. Tu apa lagi? Jazah sanad lah. Bagus gitu. Tak ada buat. Dia kata saya nak kenalkan ulama-ulama Melayu kita ni ke orang Arab. Orang Arab tak kenal Melayu kita. Nak kenal lah juga tu. Syekh Arsyad Banjari tu ma'ruf sebab ada dalam sanad Syekh Yasin ya. Cuba kalau tak ada dalam sanad Syekh Yasin, orang Arab tak kenal. Sebab orang Arab ngaji dengan Syekh Yasin. Orang Arab ngaji dengan Syekh Yasin. Sampai sekarang anak murid Syekh Arab ada anak murid Syekh Yasin berlambak lagi.
Kita hak Melayu ni seekor-seekor meninggal. Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani terkenal. Syekh Yasin Al-Fadani guru juga dengan Syekh Wai Ismail Fatani. Cuma Syekh Wai Ismail Fatani memang tak terkenal. Terkenal ulama Melayu. Kenal juga, tapi zaman tu lah. Belakang-belakang ni tak kenal dah rasanya. Cuba tanyalah Syekh Arab kenal tak nama Syekh Wai Ismail Al-Fatani. Wallahualam. Dia jawab kenal ke tak? Syekh Ahmad Al-Fatani ke, Syekh Daud Al-Fatani ke. Kalau yang kenal tu makna dia pernah mengaji tanah Arab tu. Dia pernah mengaji ke tanah Arab, dia pernah mengaji dengan orang Melayu. Hebat orang Melayu tu, orang Arab mengaji dengan orang Melayu. Sekarang ni kurang dah. Allah, melainkan ambil berkat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan iaitu maknawiyah melazimkan bagi 7 sifat yang pertama. Yang pertama mana itulah sifat ma'ani. Yakni melazimkan akan sifat ma'ani. Melazimkan. Lazim malzum situ. Hanya diatafkan dengan thumma. Yakni dikatakan kemudian 7 sifat pula. Semua tu kemudian lah. Kenapa? Kerana tertib maknawiyah atas ma'ani itu pada tasawur gambaran akal sahaja. Tasawur akli lah. Hakikatnya bukan dulu kemudian. Kita tertibkan thumma ni tertib. Thumma ni tertib wa taraqi. Tertib dan taraqi. Taraqi ni mari lambat sekejap. Kalau fa tu tertib wa ta'qib. Fa tu tertib juga dan ta'qib segera mari, segera iringi. Kalau thumma ni lambat sikit. Bukan begitu. Sifat Tuhan semua sekaligus lah. Kerana tiada tasawur pada akal keadaan qadiran. Keadaan tu maknawiyah tu. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang bersifat berkuasa tak boleh nak tasawur, melainkan yakni dapat tasawur, kemudian yakni selepas daripada tasawur, yakni gambarkan pada akal kudrat nuktah. Tak nak tasawur kata kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang qadiran ai muttasifun bi sifatil qudrah, itu tidak akan dapat kita gambarkan keadaan begitu, melainkan kita sabit dulu kudrat. Dan tiada tasawur, tiada tergambar keadaan muridun. Ai kaunuhu muridan itu. Muridan. Dia berbalik itu. Melainkan daripada tasawur iradat. Yakni gambarkan dalam akal sifat iradat nuktah. Dan seperti demikianlah. Seperti demikian kudrat dan iradat. Hingga akhir 7 sifat ma'ani yang wajib tahu secara tafsiri atas tariqatul asy'ariyah wal maturidiyah. Kemudian dan sebab dinamakan 7 sifat selepas ma'ani itu maknawiyah. Yakni apa maknawiyah? Dibangsakan kepada ma'ani mansubatun ilal ma'ani. Kerana apa? Kerana bahawasanya melazimi ia maknawiyah akan ma'ani nuktah. Dan saling melazimi tu. Lazim melazimi antara satu sama lain. Antara satu sama lain lazim melazimi. Makna tak bercela tangga, mesti ada. Contohnya phone ni. Phone tab 4 segi. Lazim melazimi. Contohlah. Maknanya tak boleh lepas. 4 segi ni daripada tab ni. Ni pula sifat maknawiyah, bila sabit sifat ma'ani mesti ada maknawiyah dia. Mesti ada maknawiyah dia kerana kita nak sabitkan ma'ani itu di zat. Maka atas pandangan kata hal maknawiyah, sabitlah hal maknawiyah tu. Dan muqtadanya. Dan muqtadanya ni apa? Muqtada ni apa yang dapat difahami. Ni biasanya kalau orang pondok dia terjemah ini, muqtada yang memberi dengung. Kita dengar dulu, mana pula beri dengung? Kena dengung 2 harakat kan? Bukan dengung tu. Memberi faham. Dan muqtadanya yang dapat diberi fahamnya bahawa talazum itu daripada 2 pihak. Talazum tidak akan berlaku kalau satu pihak. Mesti 2 lah. Mesti ada lazim, mesti ada malzum. Tak boleh tiba-tiba lazim, mana? Tak ada seorang-seorang dia, tak boleh. Mesti ada 2 pihak. Dan iaitu demikianlah. Begitulah katanya bahawasanya bila kata talazum tu mesti ada 2 pihak. Ui, cantik awan tu. Warna kuning tu. Tu
Mesti dua pihak, tidak boleh sepihak. Lazim malzum. Tu jadi lazim malzum, ma'ani itu malzum, ma'nawiyah tu lazim. Tu. Cuma dalam Hasyiah Syarqawi tu dia kata boleh je nak terbalik, tapi biasanya gitulah. Boleh je nak terbalik, nak bubuh ma'ani malzum lazim ke malzum ke. Cuma adalah perbahasan panjang sikit situ. Cumanya yang biasanya kita dengar dan sehari pun dia akan sebut ma'nawiyah itu lazim, ma'ani itu malzum. Itu tak lazim. Okay. Kemudian dia kata dan iaitu habis. Dan jikalau adalah muqtada menjadi oleh mereka itu ulama bagi ma'nawiyah akan ma'lul, dan menjadikan oleh mereka itu ulama akan tujuh yang pertama iaitu ma'ani itu akan illah itu, bahawasanya bahaya ni. Muqtada tu mubtada, bukan. Dan jikalau adalah muqtada menjadi oleh mereka itu fa'il bagi ma'nawiyah, menjadi oleh mereka itu akan sifat ma'nawiyah akan ma'lul, bagi sifat ma'nawiyah akan ma'lul, yakni menjadikan kategori ma'nawiyah tu ma'lul, tu atau menjadikan dan menjadikan oleh mereka itu ulama akan tujuh yang pertama. Mana ma'ani? Dijadikan apa? Dijadikan akan illah. Apa yang dapat difahami daripada menjadikan dua sifat ni bahwasanya gitu faham tak ni? Bahwasanya maknawiyah itu ialah yang lazim jua. Lazim lah dia panggil. Tak panggil malzum. Yang lazim itu lazim lah. Maknawiyah tu lazim jua. Sekalipun mana tadi? Bahwasanya maknawiyah itu ialah yang lazim jua. Sekalipun kerana bahawa ma'lul itu lazim. Okey, sekalipun kerana bahawa ma'lul itu lazim bagi illahnya, illah bagi ma'lul. Tu kerana bahawa ma'lul itu lazim bagi illahnya, illah ma'lul. Sekalipun tu ada ke? Ada tak sekalipun kita pun tak tengok kita ni. Lama dah tak tengok kita ni. Ada sekalipun Allahumma salli wa sallim wa barik ala. Ada sekalipun Dan jikalau adalah muqtada menjadi oleh mereka itu bagi maknawi akan maklul, dan menjadikan oleh mereka itu akan tujuh yang pertama akan illah, itu bahawasanya maknawi itu ialah yang lazim jua. Sekalipun kerana bahawa illah sekalipun tu ada tak sekalipun tu? Sekalipun ni biasanya royah akan illah itu bahawasanya maknawi itu ialah yang lazim jua, kerana bahawa maklul itu lazim bagi illahnya. Maklul itu lazim bagi illahnya. Mana maklul? Iaitu maknawiyah, illahnya ma'ani. Maka maklul tu menjadi lazim kepada illahnya. Illahnya siapa? Ma'ani. Ma'ani itu malzum. Ma'ani itu kira malzum. Macam tapi Syekh Syarqawi tu dia beri tambih lah. Jangan faham illah maklul macam pasapah tu. Sebab tu dia kata ghairu mu'allalatin bi'illatin, mu'allalatan bi'illatin tu ay talazum. Jangan kita faham illat maklul sungguh. Ada makni lepas tu baru kemudian maknawiyah. Bukan ada dahulu kemudian ni. Sebab kita faham bila kata illah maklul ni konsep dia ada dulu kemudian. Bukan ada dulu kemudian, maksudnya ada sebab, ada sebab, ada musabab, ada illah, ada maklul. Sifat Tuhan kita tak kata hakikatnya dia illah maklul kan. Walaupun kita bahasakan mu'allalatan bi'illatin ghairu mu'allalatin bi'illatin dan sebagainya, tapi dia dengan makna talazum. Itu ditafsirkan oleh para ulama kita. Tu yang dibahas akul lazim ni. Jadi muqtada faham kata kalau mereka kalau faham daripada perkataan mereka menjadikan maknawiyah itu sebagai maklul, makni itu sebagai illah, maka kita katakan maknawiyah itu lazim. Maklul ataupun kita makni itu sebagai illah dipanggil malzum. Tu noktah situ nak katanya talazum antara dua pihak itu mesti berlaku.
Tak boleh salah satu. Ini talazum mesti dua pihak. Tak boleh satu ya. Tiba-tiba maknawiyah tu tak ada kaitan dengan ma'ani. Tak boleh lah, mesti ada kaitan. Tu. Ketahui olehmu bahawa talazum itu pada tasawur akal juga. Atau nisbah pada hak yang baharu. Pada hak baharu ini noktah tiada, yakni tiada. Tiada, yakni tiadalah tiadalah talazum itu pada hak Tuhan kita. Talazum ni dua ya. Pertamanya tasawur untuk akal kita. Untuk kita faham macam tertib zikri pada 20 sifat ni. Kenapa wujud dulu? Nak bagi faham je. Bukan kata Allah Ta'ala wujud dulu, kemudian mari kidam, tu mari baqa, bukan. Semua tu sabit lillahi ta'ala, sabit pada Allah Ta'ala sejak azali, qadim. Lagi, jadi lagu mana kita nak sebut? Kita nak bahas sifat. Sedangkan kita ni tak boleh nak sebut 20 sekaligus, tak boleh. Maka bila tak boleh, ulama pun susun. Kok mana nak sebut dulu? Nak bahas apa dulu? Apakah madah yang paling utama? Apakah sifat yang paling utama untuk kita bahaskan dan diikuti dengan sifat-sifat lain? Tu yang kata wujud dulu tu. Macam tu juga tariqah perbahasan ma'ani. Ada yang mula dengan kudrat, ada yang mula dengan hayat. Kita sebut dah dulu. Kudrat itu bila dimulakan dengan kudrat, sebab apa? Sebab munasabah dengan sebelumnya, wahdaniyah pada af'al, keesaan pada af'al, perbuatan. Adapun mula dengan hayat dulu kerana hayat itu dia itu dari sudut akalnya mensahihkan ataupun mentasihkan, membolehkan adanya sifat lain. Itu kan kaedah pada hak Tuhan. Bila sabit sifat hayat, sabit ma'ani lain. Bila tak sabit sifat hayat, tak sabit ma'ani lain. Beza dengan hak baru. Bila sabit hayat, belum tentu ada ma'ani belaka. Tapi bila tak ada hayat, tak ada ma'ani belaka. Tu hak baru. Bila ada sifat hayat, tak mesti dia ada sifat melihat, boleh jadi buta. Bila dia ada sifat hayat, belum tentu dia ada sifat pendengar, boleh jadi tuli. Tu kata tu. Tapi bila tak ada sifat hayat, tak ada belaka lah. Tu kaedah untuk makhluk, untuk baharu. Jadi di sini pun tiada tasawur talazum itu pada tasawur akal je, ataupun nisbah pada hak baharu. Tu boleh lah. Tapi ada pun nisbah pada hak Tuhan, tak boleh. Sebab hakikatnya semua ada belaka dah, siap dah. Tiada pada hak Tuhan kita, kerana adalah segala sifat Tuhan kita itu tiada ada dahulu dan tiada kemudian. Tak ada dulu, tak ada kemudian. Sekaligus pop sekali semua. Sekali semua, tidak ada baru, tidak terdahulu, tidak kemudian, dan tiada melazimkan suatu akan suatu yang lain. Tidak melazimi suatu akan suatu yang lain. Itu hak pada Allah Ta'ala. Cuma kita ni bahas begini ni untuk bagi faham je. Ma'ani itu akan menghasilkan maknawiyah, nak bagi faham je. Talazum gitu nak bagi faham je. Hakikatnya bukan begitulah. Macam tu dalam sifat 20 pun kita bahas wujud dulu, baru kidam, baru baqa. Kenapa ada tertib gitu? Tertib sungguh kau? Bukan, nak bagi faham je. Yang penting, sifat yang paling penting wujud dulu, barulah kita akan bahas sifat-sifat lain ni. Kalau bahas sifat-sifat lain, tiba-tiba Allah Ta'ala tiada, jam. Habis. Dan hanya tiap-tiap satu sifat itu asing. Ia tiap-tiap satu sifat dengan sendirinya asing, beza-beza. Kerana lazim dan malzum dahulu dan kemudian. Kerana lazim dan malzum ni ada sifat lazim malzum ni jenis dia ada dahulu, ada kemudian. Ada dulu, ada kemudian. Tapi dulu kemudian pun dia tidaklah lambat, segeralah maksudnya. Dia ada ni pak ada sekali. Tu talazum. Mana ada juga dulu kemudian tu, cuma masa dia tidaklah jauh sangat. Taklah lama baru mari hak malzum kan. Ataupun mari hak lazim. Dia lazim malzum ni walaupun dia sekejap, tapi ada unsur masa tu. Macam ilah maklul lah. Kemudian maka yang demikian itu, demikian kata ada dulu kemudian ni, ada dulu ada kemudian ni, itu mustahil pada Allah, yakni pada hak Allah Subhanahu wa taala, mustahil akal. Dan hanya disebutkan oleh ulama akal yang demikian itu, demikian lazim malzum, talazum antara ma'ani ma'nawiyah itu, supaya hasil tasawur, hasil untuk menggambarkan di akal juga, bukan pada hakikat, yakni hakikat pada zat Allah. Noktah.
Mudah tu. Dan adalah ia mana? Ia maknawiyah. Maknawiyah yang mujma' alaih ni. Tu ia tu wajib, yakni wajib pada akal bagi Allah Ta'ala bersifat dengan dia, dengan maknawiyah tu dengan ijma'. Dengan ijma' ulama'. Masuk sini sekali Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah dia pun kata Allah Ta'ala berkuasa berkehendak, kita pun kata begitu. Cuma beza Mu'tazilahnya dia dengan zat, kita dengan sifat ma'ani. Tu kita dah hurai dulu dah. Dan orang yang menafikan satu-satu daripada ma'nawiyah, apa satu-satu, yakni satu-satu ni satu-satu ni yakni salah satu daripada ma'nawiyah. Bukannya nafi semua, satu pun masalah dah. Itulah kitab Faridah sebut bukan kata semua, satu pun jadi kufur. Betul kata jadi kafir. Ini orang yang beriktikad begitu jadi kafir, iaitu apabila orang menafikan maknawiyah yang ijma' ulama, bukan maknawiyah yang hal itu. Kalau maknawiyah yang hal tak ada masalah, kerana ia maknawiyah itu sabit bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ittifaq, dengan sepakat ahli sunnah dan mu'tazilah. Sama ada orang yang mensabitkan hal atau orang sini ulama lah, pendapat ulama yang mensabitkan hal, ataupun orang yakni ulama yang menafikan akan hal tadi. Orang yang menafikan hal dia kata amru itibari, al-halu muhalun, hal ni tak ada, mustahil. Yang mensabitkan hal pula, dua-dua ni ittifaq kata maknawiyah yang sabit dan ijma' itu sabit pada Tuhan. Yang bezanya maknawiyah hal maknawiyah tu, keadaan-keadaan tu. Itu khilaf di kalangan ulama Ahlussunnah sendiri. Ada yang menyabitkan hal, sabit hal maknawiyah. Tak sabitkan hal, amru itibari je, tak ada lah hal maknawiyah tu. Tu kita dah bahas dah, maknawiyah mujma'un alaihi wa maknawiyah mukhtalafun fihi. Tu pun disebut dalam Syarqawi dah gitu. Kita dah bagi tahu dah. Kita dengar hak ni pertama kali masa mengaji di Melaka dengan Babodin ni. Babodin duk beletiak. Pok-pok ni tak faham maknawiyah ni. Maknawiyah kalau kritik apa ni makna tak faham ni maknawiyah ni. Dia nak bahas maknawiyah kat mana? Kat Malaysia ni boleh kata yang membela ataupun yang tahqiq dalam Bakurah ni, ataupun nak bela Bakurah ni, yang saya nampak kat Malaysia ni orang berding lah. Sebab dia siap buat kitab dah untuk rod ustaz dia langgar tu. Cuma bila ustaz dia langgar, dia dah senyap, dia pun senyap tutup kitab balik. Sebab takut, dia kata aku buat kitab ni takut nak sesuatu. Tu dia tak jadi buat kitab. Kalau tidak dia nak buat tebal. Dia kumpul semua kitab Arab, kitab Jawi yang menyokong cara ataupun perbahasan Syekh Wan Ismail Al-Fatani. Katanya nanti nak buat bahsul masail kalam 4 ni, tak tahu bila. Dia kata lepas Covid dulu. Dengar lepas Covid dulu, dia kata. Tak tahu ni habis Covid ni, tak ada dengar apa pun. Kan datang lah kot. Dia bahas. Dia nak jumpa tu. Ada orang kritik Syekh Wan Ismail Al-Fatani. Tak kenal lah Syekh Wan Ismail Al-Fatani. Ulama mana lah ni. Orang mengaji luar ni jaga-jaga lah. Mentang-mentang lah mengaji dengan syarat, Melayu tak kenal dah. Tu. Melayu tak kenal dah. Cakap macam dia tu hebat. Ya Allah. Jadi orang mengaji luar ni berhalus sikit lah nak cakap tu. Kan mentang-mentang lah kita mengaji dengan syarat tu. Orang Melayu tu buat relax, buat lekeh gitu. Bahaya. Ulama dulu tu bila sebelum pergi luar tu aling dah negeri dia. Kita pergi luar baru aling. Tu pun kalau aling lah. Kalau tak aling tu lain cerita. Mereka mengaji 10 tahun di sini, di tanah air 10 tahun. Baru mengaji di luar. Haji Cik Kedah 8 tahun mengaji kitab Jawi saja. Kalau kita sanggup lah, aku nak mengaji kitab Jawi saja 8 tahun. Tak mau kitab Arab lagi. Lepas 8 tahun, 20 tahun kitab Arab. Dia kata apa? 20 tahun aku mengaji kitab Arab tu mudah ya. Sebab apa? Sebab aku dah faham kitab Jawi tu. Dan kita sendiri reti baca kitab Arab ni pun sebab baca kitab Jawi. Sungguh tak tipu. Ngaji mukhtasar ya. Mukhtasar. Nampaklah mana maf'ul, mana fa'il.
Nampak di sini bukan makna mesti betul lah. Kau kadang-kadang tersalah tu, terlepas pandang lah. Maknanya reti boleh lah, boleh baca tu. Mukhtasar Jidan ni, modal dia. Mukhtasar Jidan tu banyak orang kita mengaji. Paling banyak sekali. Dia jangan cepat kritik kan. Dia nak jumpa tu. Dia nak jumpa kawan tu. Yang kritik kata Syekh Wahid Ismail tu apalah saya tak kenal. Apa dah semua tu. Dia nak jumpa. Tak mari. Babadin tunggu sampai pukul 12 malam. Pukul 9 malam dia pergi KL. Dia pergi KL memanglah dia nak jumpa kan ustaz-ustaz ni. Memang orang ustaz-ustaz mengaji dengan dia lah kalau pergi KL ni. Atau bersyarah kali pun. Dia nak jumpa lah. Jumpa tunggu pukul 9, pukul 12 tak mari lagi. Takut lah tu. Jangan main kau. Ubadiah tunjuk senarai kitab-kitab yang menyokong ataupun yang menunjukkan perbahasan Syekh Wahid Ismail tu. Tu kata. Aduh, tak tahulah. Jadi jangan cepat rock sangat. Betul juga. Macam mana dia nak hurai sifat wahdaniyah tu? Kita nak tahu jugalah orang yang tak mahu apa-apa ni nak hurai sifat wahdaniyah, nak goreng lagu mana tak tahu. Yang sifat wahdaniyah pada sifat. Itu satu. Lepas tu sifat ma'ani tak ada kata lah. Sifat ma'ani sampai tahap pernah dengar orang yang nak kata mendengar, melihat juga ni. Dia akan kata, oi mendengar, Allah Ta'ala mendengar dan melihat esok. Kita nak buat apa? Tu dia lah. Jangan bohong sangat. Esok Allah Ta'ala dengar dah. Kita nak cakap apa ni? Sudah. Esok apa dia tak berlaku lagi. Hari ni baru ada. Kita dah bahas sifat sama basar. Mendengar melihat tu boleh habis dan mari. Yang kekalnya pelihat pendengar. Senang. Faham. Kita mengaji itu faham. Betul ya. Faham sungguh. Laik sungguh. Betul. Pendengar dan pelihat itu. Kidam bakar tu mendengar dengan melihat. Allah Ta'ala mendengar 6.5 ni. Apa yang Allah Ta'ala dengar 6.5 ni habis dah. Sekali kalau 6.40 habis dah. Dengar hal lain pula. Dia bukannya sekarang 7 suku ni masih lagi dengar 6.5 tadi kita cakap apa. Bukan. Tak ada itu. Dan Allah tak dengar esok, tak dengar lagi dan tak tengok lagi esok akan jadi apa. Sebab tak berlaku. Tajizih hadis lagi. Lepas tu satu lagi tu maknawiyah. Dia nak cakap macam mana maknawiyah? Yang mujma' alaih. Siapa yang menafikan maknawiyah kafir. Siapa yang menafikan maknawiyah kafirun. Kafir ia maknawiyah. Kafir ia maknawiyah pula. Kafir ia orang etika tu. Jadi Mu'tazilah dia menafikan ma'ani. Bila kata menafikan ma'ani, ada tak hal maknawiyah? Confirm tak ada lah. Tu. Kita sabit ma'ani. Hal maknawiyah ada ke tak? Khilaf. Tuntang. Ni ma'ani, Mu'tazilah nafi ma'ani, maknawiyah tu nak ada buat apa? Tak ada lah. Dah sabit maknawiyah tu. Maknawiyah yang mujma' alaih. Keadaan yang berkuasa. Kalau terjemah berkuasa Allah Ta'ala sifat kudrat kuasa. Batu sifat manawiyah kaunuhu qadiran. Allah berkuasa. Apa beza? Tu. Apa beza? Kuasa berkuasa, keadaan yang berkuasa. Apa beza? Betul juga. Kalau kita tak ngaji gitu, nak hurai ke mana tak tahu? Nak bohong kat orang apa tau? Kita suka tengok gelagat Ubadin kalau mengajar, suka buat truk. Dia punya apa? Mimik muka tu suka buat truk kalau cerita. Suka sama kita. Orang Penang itu suka buat truk. Tambah kalau dia tengah belah tiang. Lagi seronok. Tu nak tanya kadang-kadang soalan takut nak tanya. Dia bubuh. Silap bubuh. Kita pernah kenal lah. Silap tanya ni. Kawan ni hak soalan ni tak reti ni. Sudah minta reti tu habis kita. Aduh, tapi syok lah. Tu kata nak ajak jumpa tak mari ustaz tu. Kritik pandai. Nak muzakarah tak mau. Tu orang mengaji luar tu. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Mana tu? Hilang. Haji cik orang Kedah tu dia mengaji kitab Jawi 8 tahun. Tak sentuh langsung kitab Arab. Lepas tu mengaji 20 tahun kitab Arab. Dia kata aku banyak faham kitab Arab ni sebab kita mengaji lumat dah kitab Melayu tu, Jawi tu. Bayang 8 tahun. Tu. Sama lah ulama' lain dia mengaji sini dulu aling baru pergi luar. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala.
Mana tadi hilang. Mensyabitkan hal atau orang yang menafikan habis. Dan kata musannif wahia kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Artinya, arti kata musannif dan yaitu maknawiyah, keadaan Allah Ta'ala itu qadiran. Artinya arti keadaan Allah artinya arti qadiran yang kuasa iaitu wasitah antara maujud dan ma'dum, iaitu kaunuhu qadiran tu. Qadiran tu dia nak terjemah yang kuasa, yakni yang bersifat dengan sifat berkuasa. Tu. Keadaan Allah Taala itu qadiran, artinya arti qadiran yang kuasa, yakni yang bersifat dengan sifat berkuasa. Iaitu sini rujuk pada keadaan Allah itu qadiran ialah wasitah. Dia nak keadaan tu. Keadaan tu wasitah. Wasitah pertengahan antara maujud dan ma'dum. Hal tu lah keadaan-keadaan tu. Keadaan antara ada dengan tiada. Tu hal. Lagi melazim ia keadaan tu akan kudrat. Melazimi akan kudrat. Sifat kaunuhu qadiran tu melazimi akan kudrat. Bila sabit kudrat, sabit juga kaunuhu qadiran, dengan makna kudrat itu ada di zat dan ada satu sifat namanya hal maknawiyah yang menjadi wasitah perantaraan antara sabitnya kudrat iradat sabitnya kudrat Allah pada zat. Ada dia panggil hal maknawiyah. Itulah yang irtibat baina al-ma'ani wal-zat. Tu teringat juga apa dia kata sifat kalam tu. Mereka tu tak puas hati pergi hantar kat Syekh Arab. Pergi tanya kat Syekh Arab. Syekh Arab mana tu dia tanya. Tak silap Syekh Arab tu Abbas je lah. Dia pergi tanya kat Abbas. Lepas tu apa dia kata okey, kita pun tanya kat Syekh Arab, kita perbetulkan ayat. Kita ayat kena betul lah. Ni ayat tak betul je. Ayat tak betul habis kata salah. Kita hantar kat Syekh Arab, kita tanya, tapi kita tanya betul lah. Kita tanya bahasa tu bahasa kena betul. Jangan tak betul pula. Ada. Dia tanya. Tu dia tanya sifat kalam tu. Dia tanya-tanya, jawab dia betul dah seperti mana yang dia pegang tu betul. Tak ada masalah. Ada yang pelekeh pada sekarang. Orang mengaji luar. Pelekeh. Kita dengar, kita nak jawab tak alim mana. Dia mengaji luar, kita mengaji Uniza. Kalau kita mengaji luar, tak apa, gocor situ. Aku tumbuk hang lah situ. Nak gocor kan, kita ni Uniza. Dia tu gaji luar. Tinggi pendidikan tu. Zohir nampak tinggi pendidikan tu. Kita mengaji Uniza, tak ada orang pandang. Sejak lah. Tunggu Tok Guru jawab. Sebab tu dulu yang ada wacana Tuan Uji Saleh dengan Bapak Ismail Sepanjang tu, ada dalam forum tu, yang kononnya nak menjawab Ustaz dilanggar lah. Apa dia tak berhati tu. Tu kata tak menjawab seekor pun. Kalau saya ada di situ, kalau saya diberi peluang, memang saya nak jawab satu-satu. Tapi nak buat macam mana? Tok Guru ada situ, Tok Guru lebih tua. Nak buat macam mana? Dia tak setuju kata. Dia tak setuju tu. Sekadar baca Baqarah ya, tu huruf-huruf gitu. Tak menjawab. Apa dia ni jenis kerbit juga kalau ikut kan. Dia nak jawab tu kena tepat, kena salah tu. Kena tepat. Taklah baca Baqarah. Tak apa lah baca Baqarah tu tak salah. Ini nak jawab Ustaz dilanggar ni. Ustaz dilanggar. Ajak dah bagi surat dah bagi surat jemputan, tak mari. Tak mari. Cakap belakang boleh Cakap belakang ya. Dulu ulama dulu sezaman dengan Pak Da'i tak puas hati pergi jumpa. Pergi muzakarah Pak Da'i zaman dulu dah, bukan sekarang. Baru dulu dah. Tok Bermin Tani. Dia dengar Syekh Wa'id Ismail terjemah itu, dia tak setuju, dia pergi Mekah. Dia nak pergi bahas dengan Pak Da'i. Lepas bahas tu lega. Aku faham. Aku faham apa yang nak disebut. Faham. Tu ulama dulu. Ini duk bahas tiba kat FB, lepas tu suruh jumpa tak mau. Tu yang malas tu. Dah rasa betul, pergi jumpa lah. Ni salah ni terjemahan Pak Do ni.
Salah bahas gini ni. Apa tu apa yang betul? Bagi tahulah. Kan Syekh Wahid Ismail dah khabar dah, kalau ada salah tulis kat tepi tu. Syekh Wahid Ismail Fatani ni dia punya kitab dia tak suka cetakan sekarang ni. Dia kena luah. Maksudnya ada tempat tubik tepi tu luah supaya orang boleh kritik aku. Dia kata gitu. Supaya orang boleh kritik aku, bila kritik, tengoklah kalau betul okey lah, tak apa. Ni kalau tak betul aku nak jumpa lah. Tu ya. Dia tak suka cetakan sekarang nipis kecil, tepi dia kecil kan. Tak ada tempat tubik tu dia tak suka. Dia marah pula penerbit tu. Orang yang cetak dia marah pula. Bagi luah gitu. Takut orang iktirak nak suruh tulis tepi tu. Tulis tepi tak apa, tulis tepi. Kalau aku ada aku jawab ah. Tu. Hebat. Masa tu ngaji dengan Baba Mat Mawi dekat Pondok Oberdin tahun 2016 2017. Kitab Syarah Sughra waktu Ramadan. Waktu tu tengah panas lah. Apa nama tu, kritik Pak Daik ni. Waktu dia bila mengajar petang. Bila mengajar petang tu Syarah Sughra. Lepas tu dia cerita tadi 3 hari ni aku mimpi tok guru aku Pak Daik. Dia PKL, dia PKL, dia pergi berdebat orang yang duk cakap, duk kata kat dia tu. Tu ke. Dia cerita terkejut kita. Oi, dahsyat kawan ni. Dia mimpi pada PKL tu, dia pergi berdebat dengan orang yang tak puas hati kan dia. Pada ni memang boleh nak bahas dia, nak bahas aku debat dulu, lama dulu. Debat tak takut. Ayo dia scam tu. Tu dia panggil singa tani. Dekat apa nama tu kat petani tu, dia singa ahli sunnah. Apa? Sebab kalau orang tak puas hati Wahabi ke apa ke, dia debat siap kan dia sekarang. Tu. Sebab tu anak nama murid dia sekarang ni boleh nak berbahas tu boleh. Dia boleh berbahas. Memang passion jenis itu. Tu ayo dia scam. Ayo dia scam yang orang pegang tauhid tu. Ayo dia scam kat tani tu. Kalau kat Malaysia ni, Baba Man buat payah. Tapi tak terkenal. Baba Man buat payah ni, ni Tok Guru Berdil lah. Dia tak terkenal. Tok Guru Haji Saleh Sik terkenal. Tok Guru Haji Saleh Sik pun rujuk pada dia. Tu tahu masyhur tu. Rujuk pada Baba Man buat payah. Baba Man buat payah ni, waktu hidup kau, waktu mati kau tak ada orang kedai. Pas sekarang pun orang kedai. Waktu hidup orang mengaji dengan dia tak banyak. Orang tua orang mengaji dengan dia. Waktu orang muda orang berdil lah. Apa kawan 2-3 orang kawan dia waktu tu kata apa dia umur 18. Lain semua tua belaka. Umur 50, 60 dah nak mati dah. Mengaji dengan dia. Tu. Tu Haji Saleh Sik. Apa nama tu? Rujuk ke dia, muzakarahkan dia lah. Lepas tu kalau air dia skam mari Malaysia, dia pergi memang gak payah. Tu. Air dia skam ni kalau dia mengaji dengan Pak dia suka duduk belakang. Dia tak suka duduk depan. Kita duduk depan banget. Ni duduk belakang. Aku nampak macam orang bodoh tapi bisa. Duduk belakang-belakang. Duduk belakang-belakang tapi bisa. Kita duduk depan-depan tapi tak ada apa. Jeng itu. Bukan suruh tak ada duduk depan lah. Nak kata keadaan tu ya. Dan muridan. Arti muridan. Keadaan Allah yang berkehendak, yakni yang bersifat dengan sifat berkehendak, melazimi ia keadaan itu bagi iradat. Ni baca ni. Dan keadaan Allah yang mengetahui, yakni yang bersifat dengan sifat pengetahuan. Dan keadaan Allah yang hidup, yakni yang bersifat dengan sifat hidup. Dan keadaan Allah yang mendengar, yakni yang bersifat dengan sifat pendengar. Dan keadaan Allah yang melihat, yakni bersifat dengan sifat pelihat. Dan keadaan Allah yang berkata-kata, yakni yang bersifat dengan sifat berkata. Nukta. Tu boleh buat tesis tapi orang dah buat dah lah. Ada orang buat tesis pasal sifat salbiah dalam Al-Qur'an. Master kita nak buat tapi takut buat apa? Takut kena rock lecturer Uniza. Syok juga siapa boleh buat. Panggil perbahasan yang apa nama tu buat analisis kau apa kau tentang Al-Qur'an dengan kitab-kitab lain. Tak tahulah. Boleh tu. Buat kajian sendiri senang, nak buat akademik ni payah sikit. Tu.
Akademik ni ada sistem dia. Dia ada disiplin dia. Disiplin perbahasan. Tu yang payah tu. Tu. Jadi tu bukan tu je. Bahkan Syok Zon Waham contohnya. Hak tu pun dia kata Zohir ibarat yang kitab-kitab Jawi sebelum dia itu memberi pemahaman. Kalau orang faham Zohir boleh faham salah. Dia perbetulkan. Tu Syok tu apa, Zon tu apa, Waham tu apa. Kan tu ya Salbiyah ternafi, bukannya menafi. Sebutlah Syiah tu Nafyun ai intifa. Tu Pernah bahas dengan sobat kat Mesir pasal ni. Kena rock saja. Dia kono jauh. Dah buat aku mana. Bila kata Mesir ni, kita teringat lupi Baitul Qura. Baitul Qura tahun 2017. Kita ni budak-budak Uniza lah. Ada dengan geng-geng Uniza. Sekarang ni dah bekerja kot. Ya, ada yang ambil kehakiman lah apalah. Ada lah jumpa set-set budak Mesir. Set-set pelajar Mesir lah yang jadi macam AJK lebih kurang lah. AJK kat Baitul Qura tu dia makan apa semua. Set-set Mesir ramai masa tu waktu tu depa balik rasanya cuti sem lagu mana. Wallahualam. Batu dah sembang waktu tu kita tak erti apa bukan tak erti apa, nak erti tapi tak erti lagi. Tak macam sekarang lah senang ceritanya. Baru 2017 baru awal-awal degree. Awal-awal degree tu boleh baca kitab dah tapi tak meluas. Sebab diploma tu kita pulun boleh bagi baca kitab. Boleh baca kitab, tak boleh baca kitab memang aku ni haram jadah kata. Lebih kurang itu kan. Memang haram jadah aku kalau tak boleh baca kitab masuk degree tak boleh baca kitab aku, memang haram jadah aku ni. 2 tahun ni masa. Memang duk pulun baca kitab lah. Nak boleh bagi baca kitab. Tak faham tak apa bagi baca betul. Ni baca tak betul nak faham ke mana? Bagi baca betul. Jangan bagi salah tu kritikal. Kalau salah segi 1 2 tu biasalah. Ni kritikal sangat ni sampai fi madrasatan tu kritikal lah. Bagi nampak lah seko-seko tu. Bagi nampak Arab seko-seko. Waktu tu kita tengok Kafrawi, tengok gila Kafrawi ni. Arab seko-seko. Aku ni kena azab dari aku ni boleh Arab seko-seko pada buku surat tamu sampai akhir. Arab seko-seko. Ni tak nampak ni fa'il ke apa benda ni. Ada ayyakuna sekian-sekian. Ni fa'il pula. Kok mana fa'il an tu kan huruf. Duk pening sorang-sorang lah selama. Bagi boleh macam kita. Sampai masuk degree. Masuk degree kita on the way lah nak mengaji kitab besar sikit. Tak syarah lah. Waktu tu Ustaz Mahdi kita ikut lah. Waktu tu Ustaz Mahdi baju ni baca Hasyik Amir. Duduk saja dobit aja. Tak faham apa. Dobit aja tak faham. Ikut lah. Sebab manhaj kita Uniza ni lain sikit. Kaedahnya lecturer buka kita apa ikut, tak faham tak apa. Nanti Allah bagi faham. Kita kaedah itu. Tak ikut tertib tak apa. Kita ni universiti ni ada terhad masa. Kita ikut tertib kemudian kita atur sendiri. Ni lecturer Uniza buka ni. Faham ni tak ada dah. Ikut lah. Ustaz kali pertama kitab pertama yang kita tak laki kita turah dengan Ustaz Angku Ibrahim Nurul Zolam. Diploma tahun pertama. Sampailah aku habis degree tak habis-habis lagi. Sampailah Covid tu. Tak habis. Ustaz Nurul Zolam itu Ustaz Nurul Zolam Ustaz aku. Lepas tu Ustaz Zahid Soleh yang meninggal rahimahullah buka Sahih Bukhari. Sahih Bukhari saja. Syarah sedap nampak macam boring. Dia jelah cakap boring. Allah kata kok mana pula ikut. Tiap-tiap petang. Bukan tiap-tiap petang, tiap-tiap Khamis petang. Ikut. Lepas tu dia baca bahasa boring macam Bukhari. Baca Fathul Bari tu. Boleh pula boring macam Bukhari. Allah gila tadi ni. Fathul Bari. Kita awal, Fathul Bari tu mahal. Pergi Syekh Ibrahim. Mahal ni beli gua dah. Lepas tu dia tukar pula Ibnu Battah. Bahasa boring pula Fathul Bari. Ibnu Battah tu baru kita beli. Murah sikit Ibnu Battah tu. Ibnu Battah beli Ibnu Battah baca. Tunggu tak. Lepas tu dengan Ustaz apa? Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi walaupun Salafi masuk waktu tu aku tak kisah kita tak reti kat pun Salafi ke tak Salafi. Cuma dia tak teruk sangatlah Salafi dia tu. Ustaz Fauzi Quran Sunnah tu. Fakulti Quran Sunnah bukan Fauzi Syariah tu. Walaupun Salafi sikit tapi dia okey sikit lah daripada hak lain. Mengaji Umdatul Ahkam
Syarah Umdatul Ahkam Syekh Utsaimin. Dulu kita tak tahu Syekh Utsaimin tu Salafi. Kita pun kaji. Tak tahu apa. Nak ambil bokeh Arab apa semua tu. Sebab dulu kita masuk Iniza ni, sem pertama tu kita ingat, universiti kat Malaysia ni mestilah bahasa Melayu kan. Tak apa. Kalau aku pergi luar kan kena mengaji Arab pula. Tak kerti tu. Ada sense lagu tu lah. Kita pun mana tahu lagi mengaji Islam ni dulu. Untuk jadi ustaz apa semua tak tahu apa lagi. Dulu masuk Usuluddin tu. Usuluddin ni apa ni? Aku tahu tauhid. Tak tu. Tu Usuluddin mana tahu lah. Aku tahu tauhid mereka tersawur ya. Usuluddin tu tauhid juga. Ingatkan Usuluddin tu mengaji Muqaranah Adiyal aku tu. Dulu punya tahu. Tu Prof Basri tak ikut lah. Prof Basri dia buka kitab Melayu lah. Kita tak mau kitab Melayu. Kita terjemah kitab Melayu. Haram mata aku. Tu. Kita nak Arab nak bagi boleh macam kita Arab. Sampailah mengaji sampailah degree tu baru mengaji kitab baru faham kitab Arab. Ni mengaji di rumah waktu tu Hasyiah Amir. Tak faham apa. Tubik lah. Waktu tu Hasyiah Ismawi dah start dah tu. Cuma Hasyiah Ismawi baca sikit. Baca 2-3 baris. Wallahualam. 2-3 baris. Wallahualam. Tu lambat tu. Tu tu kat Baitul Qura tu. Tu. Adalah pelajar Mesir tu. Dia lagu mana tu. Dia macam kata lebih kurang gini dekat kawan kita kata apa? Dia kata, hampa ni kena pergi juga Mesir ni. Sebab apa? Sebab kalau mengaji kat Malaysia ni tak boleh nak jadi alim mana. Gitu. Lepas tu dia kata, lepas tu kita katalah. lepas tu kawan tu katalah. Dia cerita kita lah kalau kita ada kat situ memang siap kawan tu. Lepas tu dia katalah, ada yang mengaji sini alim. Mana siapa? Babak Ismail Sepanjang. Tak ngaji luar. Dia ngaji sini lah. Tempat dia lah tu, kampung dia. Mengaji pun 20 tahun lah. Tak, dia kata apa? Babak Sepanjang. Siapa tu? Tujuh. Tak kenal. Tak kenal tu. Terkejut beruk tu. Ya ke? Tu. Punya tak kenal Babak Sepanjang. Padahal makruh tu. Itu baru babak SBS panjang. Kalau aku cakap hak lain ulama utani lain, hak rare-rare ni aku tak tahulah hantar ke doa. Kawan tu duk geram. Kawan ni cerita. Relax. Duk geram. Lepas tu dia duk maki kawan tu. Macam lah bagus ingat ngaji luar tu. Kata relax buat leceh. Lawak betul kawan kita. Kawan kita tu. Sekarang pi aman dah lah. Kenal tak siapa dia? Syukri. Pi aman lah sekarang ni. Ngaji aman. Lawak betul kawan tu. Dia kata gitu. Macam lah bagus ingat ngaji luar. Apalah kali kawan ni mengaji luar. Nak kata tak kenal Babak Ismail Panjang. Kita pun kata waktu tu. Waktu tu awal degree kita pun kata, aku ni kena mengaji sampai tahap kita boleh buktikan mengaji dalam Malaysia ni boleh baca kitab besar. Time tu start tu. Dah start habis waktu Qura tu kita seolah-olah macam nak mengajar, nak baca kitab ke orang tu tak takut. Dulu ada dah sebelum tu waktu diploma tu ada orang jemput dah. Suruh baca kitab Musoli kat surau tapi kita tolak lah. Kita kata tak reti dah. Tak reti campur takut lah. Kata lagu mana nak cakap depan orang. Kita pun tak apa nak ngaji mana kata. Start dah tu Qura tu. Kita azam kita boleh baca satu hari nanti kepada orang kitab besar, kitab Arab dalam keadaan kita tak belajar luar. Kita kena ada begitu. Kena ada musabaqah. Kena ada apa? Dia panggil apa? Fastabiqul khairat. Gitu. Kena berlumba-lumba, kena ada keazaman itu. Indonesia tak ada kata lah, Indonesia ya. Tak payah pergi mengaji luar tu cayak lah pala alpiah. Tak ngaji luar lagi tu, ngaji luar tu aku tak tahulah. Lepas tu dia kalau mengaji luar lagi gila lepas tu. Dah lah mengaji dalam Indonesia walain dah pergi luar pula. Lagi gila ke apa tu. Hak macam tu enak tu. Tu. Tapi terima kasihlah ke orang tu. Dia menjadi pembangkit semangat kita boleh baca kitab besar. Aku kena buktikan satu hari aku mengaji Uniza ya tapi boleh baca kitab besar. Boleh baca kitab-kitab besar Murni ke apa ke.
Dulu waktu first time diploma tu beli kitab Ihya Ulumuddin, duk tengok gitu, bila aku baca kitab ni. Masa diploma tu beli kitab paling mahal. Kitab paling mahal pernah beli Hasyiah Sahih Muslim cetakan Pakistan RM900. Masuk WTPTM beli tu. Habis duit aku. Habis duit aku. Habis duit. Tapi tak erti baca, duk tengok lah. Hai, pemangkin semangat boleh baca kitab satu-satu erok seko-seko. Sebab kita tengok Kafrawi tu, erok seko-seko. Belum tengok I'rabul Quran lagi. I'rabul Quran kalau tengok waktu tu aku tak tahulah jadi apa. Itulah. Tapi sekarang kita tengok pelajar Uniza ni manja kan. Tak tahu nak bagi macam kita ni macam mana. Lagi satu pemangkin semangat kita, senior-senior kita lah. Kita tengok senior-senior kita dulu. Ui, boleh cakap Arab kan Uniza? Cakap Arab. Harian. Cakap Arab. Sebab dilatih. Waktu tu fasa terakhir lah. Fasa terakhir kecemerlangan Uniza di kalangan pelajar. Sekarang pelajar Uniza banyaknya apa? Banyaknya tak belajar untuk cari kerja saja. Cukup time habis degree, first class degree, apply sana sini kerja dapat tu lah. Tak salah tapi dapat tu. Siapa kerja dunia dapat dunia, kerja akhirat dapat akhirat tu ya. Siapa kerja dunia dan akhirat dapat dua-dua. Tu. Kita heran juga, takkan kita ni ilmu agama ni kena orang luar mengaji baru dapat ilmu tu. Takkan kita mengaji dalam tak dapat. Kita duk ni dalam hati duk kalam nafsaniah gitu. Tu yang jadi pemangkin semangat tu. Tambahan pula waktu tu. Tambahan pula orang pondok pula kata universiti mengaji apa tau. Pula dah. Kita pula kata target pula, aku ni nanti keluar ni boleh baca kitab pondok sampai orang tahap kata aku ni ngaji pondok, padahal tak ngaji pun. Memang betul sungguh berlaku. Tu. Baca kitab orang kata, "Oi, mengaji pondok mana?" Saya tak ngaji pondok. Ngaji universiti lah. Tu. Dia kena ada target begitu, baru dia semangat. Jangan tunggu kawan, tak tunggu kawan. Kawan tu aridi ni, zati ni kita. Itu kawan tak pi malah tu. Nak pergi naik motor pula hujan-hujan ni pergi majlis. Malah. Habis malah habis. Selamat. Tu. Tu dulu zaman kita dulu tengok orang pondok maki universiti, aku nak baca kitab Jawi ni lebih laik daripada orang Jawi. Orang Jawi daripada laik pada orang pondok. Boleh erok satu-satu. Boleh kembali air dhamir juga macam depa. Tu. Betul tu. Ngaji pula kitab Jawi. Kitab Arab sama juga. Kitab Arab pula pemakin semangat kita orang yang mengaji luar. Duk rasa hebat mengaji luar. Siap. Aku target kata aku nak mengaji sampai tak aku boleh baca kitab Arab sendiri, boleh mustaqil, boleh rujuk sendiri tanpa kita harap ke orang yang mengaji luar. Gitu. Tu pemakin semangat je, bukan nak suruh lekeh orang siapa-siapa, bukan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.